Sehingga kini, seluruh dunia dilanda oleh wabak COVID-19. Virus ini dipercayai telah bermula di China atau lebih tepat lagi di Wuhan pada Disember 2019. Pada awal penularan virus ini, sebilangan negara lambat menyedari bahaya dan risikonya walaupun amaran telah dikeluarkan oleh Pertubuhan Kesihatan Dunia. Namun, semuanya berubah apabila Pertubuhan Kesihatan Dunia (WHO) mengisytiharkan bahawa wabak COVID-19 ini sebagai global pandemic pada 11 Mac 2020. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Seluruh dunia segera mengambil langkah proaktif dalam menangani wabak ini dengan menutup sepadan negara mereka termasuk juga Malaysia. Oleh itu, pandemik ini telah menjadi titik permulaan kepada perubahan cara hidup masyarakat dunia. Sebilangan rakyat Malaysia mengalami masalah ekonomi dan hilang punca pendapatan. Perubahan sistem pendidikan juga memberikan kesan kepada pelajar dan pendidik. Lebih membimbangkan lagi, tekanan hidup ketika pandemik telah mendorong kepada peningkatan masalah mental di kalangan masyarakat Malaysia. Pelbagai usaha telah dilakukan oleh semua pihak yang bertanggungjawab dalam membendung penularan wabak COVID-19 di negara ini. Sebagai contoh, kerajaan telah menutup pintu sepadan negara bagi menghalang kemasukan pelancong yang berpotensi menyebarkan wabak ini. Pihak KKM juga giat mengenal pasti dan melakukan saringan ke atas individu yang mempunyai kontak rapat dengan pesakit. Segelintir influencer turut tidak terkecuali dalam menyeru rakyat agar terus kekal di rumah dan patuhi SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Tambahan pula, program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang telah dilancarkan oleh kerajaan sejak Februari 2021 juga telah memberi peluang kepada semua lapisan masyarakat untuk memperoleh vaksin dan melindungi diri mereka. Namun, usaha yang dilakukan ini seolah-olahnya kurang membuahkan hasil dan impak ketara kepada pelbagai pihak, terutamanya petugas barisan hadapan dari segi mental dan fizikal. Adakah punca utama yang menggagalkan usaha-usaha tersebut berpunca dari pemikiran dan sikap individualistik segelintir masyarakat? Jawapannya ialah ya. Dah setahun dah COVID ni, masyarakat mesti tahu bila ada di tempat awam dia mesti pakai penutup muka. Bang, kita mana boleh beli dah? Sekarang ni abang pusing balik. Benda tak penting kan? Pusing balik. Bengkel tutup bang. Pusing balik. Mengesan sekumpulan lelaki yang dipercayai melanggar SOP PKP penuh dengan berarak mengiringi mayat di Butterworth, Pulau Pinang 17 Jun lalu. Soalnya kini, apakah faktor yang mempengaruhi pemikiran dan tindakan tersebut? Pertama sekali, sifat ini didorong oleh kefahaman dan kesedaran yang rendah terhadap risiko COVID-19 dan kepentingan vaksin sehingga bertindak mengendahkan perintah yang dikeluarkan dan saranan suntikan vaksin. Selain itu, sebilangan individu memandang rendah perintah SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Mereka merasakan ianya tidak perlu dipatuhi kerana beranggapan tidak akan dijangkiti dan menjangkiti orang lain selagi mana mereka tiada simptom jangkitan COVID-19. Malah, desakan ekonomi juga menjadi pengaruh utama kepada sikap pentingkan diri sehingga mengabaikan perintah kawalan pergerakan demi menyara kehidupan. Akhir sekali, ada individu yang sanggup merentasi negeri tanpa syarat yang sah dan ada juga yang sanggup menipu surat dan dokumen menggunakan alasan kerinduan terhadap keluarga walaupun ketika itu perintah kawalan pergerakan sedang berkuat kuasa. Adapun keinginan pulang ke kampung dan ziarah menziarahi menjadi titik tolak kepada sikap memalsukan surat dan dokumen kebenaran merentas negeri secara haram.
lihat pula pandangan netizen terhadap perkaitan antara sikap individualistik dan COVID-19. Pada pendapat Kak Liz, adakah orang yang pentingkan diri sendiri ni merupakan punca kepada kegagalan kita membendung COVID-19? Iya, betul. Kalau macam tu, kenapa Kak Liz berpendapat sedemikian? Sebab orang yang pentingkan diri sendiri, tak ikut SOP, tak duduk rumah. Bila tak ikut SOP tu, yang COVID boleh cepat merebak. Betul, saya setuju. Kak Liz sebagai pekerja di kedai runcit, pernahkah melihat sikap-sikap pentingkan diri sendiri ni dekat dalam pelanggan? Banyak saya tengok, ada yang tak buat penjarakan sosial, tak scan MySejahtera dan tak scan suhu. Okey, soalan terakhir saya nak bagi dekat Kak Liz. Boleh tak Kak Liz bagi sedikit nasihat kepada para penonton video ini? Saya nasihatkan kalau tak ada urusan penting, tolonglah duduk di rumah, scan MySejahtera atau tulis nama dalam buku rekod kalau masuk kedai. Jangan disebabkan sikap kita orang lain terjangkit, terbias dengan COVID. Okey, terima kasih Kak Liz. Sama-sama. Dunia kini kian tenat. Angka kematian semakin meningkat dari hari ke hari. Mahukah anda menjadi salah satu punca kematian mereka? Adakah anda mahu melihat ahli keluarga anda merana kerana COVID-19? Oleh itu, marilah kita bersama-sama membuang sikap pentingkan diri agar kadar jangkitan COVID-19 dapat dikurangkan dan juga dihapuskan. Bak kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kejayaan mengawal kadar angka kes jangkitan COVID-19 ini tidak akan tercapai tanpa kerjasama penuh semua pihak. Jaga SOP, duduk rumah. #kita jaga kita.